Jadi persoalan dia, apabila kita menyeru dengan kerjasama polis, membuat satu pemeriksaan ataupun gerak operasi dengan pendatang-pendatang haram atau pendatang tanpa izin, mereka gantung diri dengan tidak bersenjata, Datuk Menteri. Jadi adakah cadangan Menteri dalam negeri ini melihat bahawa anggota-anggota rela ini diberi sekurang-kurangnya satu senjata dalam 5 orang dalam apabila beroperasi. Jadi satu pertanyaan yang rakyat mau dengar, Datuk Yang di-Pertua. Untuk rela dan juga kalau dengan sukarela, sebab di ISKOM ini kita ada ETM, kita ada PDRM, kita ada APMM, dan yang last sekali orang awam. Jadi orang awam ini siapa? Ini semua badan-badan sukarela yang membantu ISKOM. Jadi bolehkah Menteri melihat dengan apa? Dengan latihan supaya anggota-anggota ini diberi latihan dan diberi lesen untuk memegang senjata yang dianggap sebagai senjata api lah. Minta penjelasan dari Menteri. Yang Amat Menteri tambah sikit kes yang sama, boleh minta laluan. Pertama sekali, kita banyak mempunyai tuan-tuan punya lesen senjata api, terutama sekali senjata api jenis senapang patah yang dimiliki oleh orang-orang yang dah veteran berumur yang menggunakan senjata-senjata tersebut kebanyakannya nak menjaga dusun, nak menembak kera dan sebagainya lah yang merosakkan tanaman buah-buahan di kampung-kampung. Jadi banyak di kalangan mereka telah pun membuat permohonan kepada KDN untuk nak transferkan lesen tersebut kepada anak-anak mereka waris, tapi selalunya ditolak. Jadi apakah pendirian kementerian dalam soal ini? Kerana kita pun sedar kalaulah tuan mempunyai lesen tu yang mungkin dah pun lanjut usia 70-80 tahun, yang memang nak menggunakan senjata tu pun dah agak sukar kerana mungkin matanya pun dah kelabu, tapi diminta untuk dipindahkan miliknya kepada anak-anak mereka, tapi ditolak. Jadi mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Ada 3 orang, Yang Berhormat. Jadi selepas saya menjawab yang 3 orang tu, saya akan balik kepada pembahas asal daripada Greek dan Paritnya. Yang Berhormat, kalau tidak tak habis cerita. Jadi yang pertama, Yang Berhormat Shah Alam menyebut 2 perkara. Satu perkara, saya menuduhkan Kerajaan Negeri, kata dia. Sebenarnya saya hanya menyeru Kerajaan Negeri, bukan menuduh, Yang Berhormat. Dan saya tak sebut pun mana Kerajaan Negeri. Saya menyeru Kerajaan Negeri memberi kerjasama kepada pihak-pihak polis, supaya kalau di negeri itu perlukan lesen untuk penggunaan premises itu, tolonglah lihat juga premis jenis mana yang diberi lesen, premis mana yang tak boleh. Kita kena tahu juga purposes premis itu nak direnovate ke ataupun dibuat. Jadi itu yang kita berkehendak kerjasama semua pihak, majlis tempatan, polis dan sebagainya, supaya kita boleh mengatasi masalah ini. Yang kedua, Yang Hormat, saya ambil kira, Yang Hormat, kadang-kadang Shah Alam ni sebagaimana saya sebut, ada juga baik yang dicadangkan tu. Jadi kebanyakannya mengacau aja, minta maaf lah, Yang Hormat. Datuk Speaker, mintalah ditarik balik. Dah lah puji dia kutuk pula. Bukan kadang-kadang baik, biasanya baik. Terima kasih. Ini petang-petang ni gurauannya nah. Sudah Menteri. Saya memang bukan tu, tak. Saya kata dia banyak benda-benda yang substantif dia bawa tu. Jadi kita ambil kira, Yang Hormat. Apa Yang Hormat sebut tu tadi, kita ambil kira dan kita akan lihat macam mana kita boleh laksanakan untuk kebaikan bersama. Itu yang kedua yang disebut oleh Yang Berhormat daripada apa tadi, yang Putatan. Yang Berhormat Putatan dah lama tak hubung saya, jadi lupa dengan dia. Putatan ni dia kata rela, Yang Berhormat. Soalan rela,
kita mempunyai hampir 3 juta ahli rela di seluruh negara sekarang. Dan tunggu Yang Hormat Menteri, hampir 3 juta. Dan mengikut penilaian kita, Datuk Yang Ketua, hampir 1 juta yang aktif. 1 juta yang aktif. Jadi persoalan untuk melengkapkan mereka ini dengan senjata memang payah sikit. Walau bagaimanapun, saya akan kaji apa yang Muhammad cadangkan tadi. Tiap-tiap 5 rela yang Muhammad sebutkan, 5 rela ada 1 senjata untuk mereka. Kita akan kaji kesesuaiannya, keperluannya dan kemampuan kerajaan untuk mewujudkan senjatanya sebegitu banyak. Menteri, terutama sekali semasa operasi. Semasa operasi. Ya. Bila diorang bawa operasi itu, pakai tangan kuku saja. Baik, Kosong. Ya, terima kasih. Itulah menyediakan senjata di tiap unit rela mungkinnya. Dan kita akan study, dan saya bukan janji apa-apa Yang Hormat, kemampuan kita, kebolehan kita dan juga melatih rela ini untuk menggunakan senjata. Senjata ni tak boleh diberi begitu saja, Datuk Seri. Ada tanggungjawab yang amat besar kepada mereka yang memegang mana-mana senjata. Bukan saja dia mendatangkan masalah kepada orang lain, tapi juga boleh mendatang masalah kepada mereka sendiri. Latihan mesti mencukupi. Tunggu Yang Hormat Bintulu ya. Daripada Jelun tadi, itu berhubung dengan banyak kes-kes yang mana dahulunya mempunyai lesen, apa dikatakan carry and use, ada juga lesen ownership kepada senjata-senjata. Dan carry and use mungkin diberi kepada anak-anak dia. Tapi bila bapa tu dah menjadi tua, dia hendak senjata ini dipindah kepada anaknya. Dan ini permohonan ini memang banyak kita lihat Yang Hormat. Di seluruh negara, daripada Sabah sampai ke Perlis kita lihat. Dan kita study case by case basis. Kalau dia duduk, anak ni duduk di Kuala Lumpur jadi kerani ataupun jadi pengurus bank dan pengurus sebagainya, dia mohon lesen bapaknya tu tak mampu lagi nak guna jaga kebun, mungkin kita tidak pertimbangkan. Kita tengok keperluan dia. Bukan oleh kerana dia anak kepada bapa yang punya lesen. Jadi ini jadi satu dasar kementerian dan pihak polis berhubung dengan senjata api ini. Kerana pada ketika ini kita tidak mahulah banyak sangat senjata api ini dalam negara. Ya, dulu. Saya dah berjanji tak bagi lagi tadi, tapi Bintulu ni. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ini mengenai isu ini, Lela ini terlibat dalam senjata api. Lela ini, kita memang sudah banyak ahli. Kata tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri beritahu kita ada 3 juta, tetapi cuma hanya 1 juta ada aktif ataupun banyak aktif dalam negara kita. Tetapi Yang Berhormat Timbalan Menteri ada sedar tidak? Kita sekarang ada cadangan daripada pendatang, kata 5 mesti mau ada senjata bila diorang jalankan tugas, beroperasi. Saya rasa kalau kita tiada mengadakan betul-betul punya latihan ataupun training, apa tugas Lela, tambah lagi bagi sekarang tidak bagi senjata. Nanti lepas ini cadangan daripada datang kita bagi senjata api. Masalahnya sekarang saya terima banyak aduan daripada Sarawak, Sibu, itu Pintango sana. Ada ketua Lela di Pintango. Dia membawa senjata api, tolong mengawal sabung, itu tanpa sabung ayam. Macam mana? Ini bukan daripada saya, daripada rakyat soal. Dia kata macam mana ini ketua Lela Pintango, tolong jaga ini, itu tanpa sabung ayam. Bawa senjata api juga syokkan dia. Minta penjelasannya. Yang Hormat Datuk Speaker, biar saya ringkas saja ni. Sebenarnya masalah kita di Sarawak tu, senjata api ni masih di bawah kerajaan negeri Yang Hormat ya. Masih di bawah kawalan kerajaan negeri dan penggunaannya pun diletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Dan memang saya setuju
memang tak ada pun kerajaan negeri nak bagi senjata api untuk sendirian peribadi dan diguna oleh pegawai rela, ini setelah kita tahu juga ni. Dan lepas itu dia menjadi jaga sabung ayam pula. Jadi itulah kenapa Yang Berhormat Putatan kita kena kaji keseluruhannya benda ni. Jadi kita kena kaji keseluruhannya di mana letak. Kerana rela ni dia bukan pegawai polis dan pegawai tentera yang berhak membawa senjata macam badan-badan yang lain. Dia sukarelawan saja, Yang Hormat. Jadi ada garis panduan yang tertentu bagaimana rela ni berfungsi. Jadi itu jawapan saya, Yang Hormat. Jadi kembali kepada persoalan yang dibangkit oleh Yang Berhormat Farid berhubung dengan Ya, Labuan bangun. bagi Farid, Labuan.